InsyaAllah sampai muka surat apa? 40. Ingat lagi. InsyaAllah. Saya share dulu kat grup. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin harami wa amsi wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita buat pertama kalinya untuk tahun hijrah dan untuk tahun 2020 dah masuk dekat 6 bulan ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 40. Betul? Siapa yang tengok kitab? Betul ke 40? Yang ada kitab confirm ya? 40. Bab yang masih lagi menceritakan seksa kubur dan dahsyatnya. Ya. Bab kematian, bab kubur, bab jadi jenazah kita ni. Pasal kita semua ni calon-calon jenazah.
Kita dah masuk 1442 Hijrah. Dah masuk hari ini hari yang ke-13 Muharram. Dipanggil hari-hari putih setiap bulan. 13, 14, 15. Semalam Isnin, hari Muharram juga. Semalam baru 12. Sebelum tu 11. Hari Sabtu 10 Muharram, hari Ashura. Ada bubur Ashura? Tak ada. Ada. Okey, tu. Ya, bab bulan Muharram. Panjang tak umur kita? Panjang, tuan-tuan. Dah 3 bulan, 4 bulan kita tak jumpa kuliah. Ya, sampai satu tahap kita tak dibenarkan datang ke surau. Tak dibenarkan datang ke masjid. Hebat tak hebat? Memang hebat. Peringatan Allah Ta'ala. Pasal apa? Binatang yang kecil, haiwan yang kecil yang tak nampak. COVID-19 daripada bulan Januari tu, Februari. Allah, tuan-tuan. Sampai orang tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Yang paling hebat, sampai tak boleh ke Mekah. Berlaku dah? Berlaku dah. Maksudnya itu ditunjukkan Allah Ta'ala hebatnya kuasa Allah Ta'ala, yang dipanggil peringatan untuk kita sebenarnya. Peringatan untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Jangan kita terasa sombong, terasa hebat dalam dunia. Yang berlaku sampai sekarang jadi PKPP, pemulihan. Daripada awal PKP sahaja, tak boleh keluar. Bukan kerajaan Malaysia yang buat sebenarnya. Itulah amaran Allah Ta'ala. Ya, benda ni tak diceritakan oleh orang-orang tua kita dulu. Benda yang berlaku sekarang ni ada tak diceritakan oleh mbah kita? Orang Jawa kata mbah, betul? Orang Jawa kata mbah, kakek. Orang Melayu kata nenek, tok wan, tok ki, tok ketua, semua cukup. Tak pernah cerita benda yang berlaku sekarang. Allah hantar. Dulu zaman Abrahah, Allah hantar burung kecil, burung ababil. Ada dalam Quran, ditulis dalam Quran. Sekarang Allah hantar kuman ataupun dipanggil virus COVID-19. Allah, tuan-tuan, cuba renung peringatan Allah Ta'ala tu. Takkan kita nak dilekakan lagi diri kita ni dalam dunia ni. Tadi seorang lagi mati, betul? Hari ni seorang dah masuk 128. Dah mula bab kematian timbul balik di Malaysia. Tapi kita jauh beza dengan di tempat lain. Di Amerika 6 juta, 6.09. Di Brazil nombor 2, 3 juta. India jatuh nombor 3, 3 juta juga. Malaysia jauh lagi. Indonesia dah 165,000. Kita belakang Singapura, betul? Singapura yang kecil tu pun kena lagi hebat. Ini kita, Allah masih sayang lagi kita. Allah masih lagi hebat. Kasihkan orang semenanjung tanah Melayu. Maksudnya apa? Hebat-hebat Allah bagi peringatan. Allah bagi ingatan pada kita dengan kuman yang tak nampak tu. Allah hantar juga hadiah yang hebat. Sibuk-sibuk kita nak menghadap binatang kecil COVID-19 ni, Allah hantar satu hadiah yang hebat sekarang untuk kita baca. Apa dia? Al-Quran. Ditunjukkan dalam TV sekarang. Satu hari 4 jam. Betul tak betul? 4 jam. Orang putih kata My Quran Time. Ada follow ke tak ada follow? Tak ada. Hai, jangan main-main tuan-tuan. Bila Allah dah hadiahkan tu depan TV, depan internet, depan handphone, depan Allah, TV 1 jam 1 kali, pukul 12. Tadi pukul 12, kejap lagi pukul 10. Tadi pukul 5 dia tak ulang, pukul 5 ulang lagi, besok pagi pukul 6 ulang lagi. Bukan satu Quran, satu page, satu muka surat. Allah hadiahkan setiap hari.
Target dia 604 hari. Betul. Ada 114 surah. Ada 6,236 ayat. 30 juzuk, 1 juzuk 20 muka surat. Kita macam mana tuan-tuan? Malu kita dengan Wak Karmon di Simpang Renggam. Ada tak tunjuk dalam TV? Tunjuk. Siap buat gerbang depan rumah. Punya seronok hati dia. Bukan seronok pasal nak tengok TV, seronok TV Al-Hijrah buat rancangan mengimarahkan Quran yang Allah bagi hadiah dalam keadaan semasa yang hebat sekarang ni. Itulah satu perisai kita sebenarnya tuan-tuan. Yang Malaysia ni berkurangan, makin lama berkurangan, makin sedikit. Betul. Tak sehebat di negeri lain, di Amerika. Ya. Satu hari satu page. Seronok Wak Karmon, seronok Pak Mael. Pak Mael meniaga apa? Bukan meniaga korporat, meniaga kuih jemput-jemput dia. Untuk support anak-anak dia 12 orang. Tapi suka dia bab Al-Quran. Apa dia kata? Dia minta semua doakan dia biar umur dia panjang sampai habis rancangan My Quran Time 604 hari. Dia dah 73 tahun. Kalau Allah nak ambil dia lepas rancangan tu yang 604 tu, ambillah. Dia dah offer dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia memang redha bab Al-Quran. Walaupun tengah meniaga sibuk tuan-tuan. Tapi kesan dia hebat. Kita ni yang depan mata, yang dah pencen, yang tak pencen, yang penuh depan TV, depan internet, depan handphone. Berapa lama kita dengan Al-Quran? Takkan tak gerun, takkan tak takut kita dengan Allah Ta'ala bila Allah bagi ingatan dengan penyakit yang hebat, yang bila mati tak boleh kita sembahyangkan. Orang KKM saja sembahyangkan. Betul tak betul? 5-6 orang je pegawai KKM sembahyangkan, mayat tu dibungkus, masuk dalam plastik, zip, hantar ke perkuburan, dikawal polis. Siapa anak saudara ke, kerabat ke, mak ke, bapak, tolong duduk belakang, tak boleh masuk, tak boleh follow. Boleh tengok dengan drone. Betul. Ada satu keluarga tu pakai drone tengok bapak dia masuk dalam kubur pakai plastik. Allah tuan-tuan, sampai ke tahap tu takkan kita nak leka melelong lagi di masa sekarang ni bila Allah hidangkan Quran, hadiahkan Quran. Ni kadang-kadang kita tak, orang Melayu kata tak jeran-jeran. Betul. Jeran-jeran ni tak faham-faham lagi. Ya, dah ditadaburkan Quran berapa hari dah ni? Hari ni dah hari juzuk yang ke berapa? Ketiga dah. Ali Imran dah nak habis dah. Nampak? Ada apa cerita? Macam-macam cerita dalam Quran. Betul. Kalau kita baca sendirilah, agak-agak habis tak Al-Baqarah? Kalau tadarus di masjid surau, insya-Allah. Hari tu pun tadarus. Pasal apa? Tak tarawih pun kita. Sebulan Ramadan Allah tak benarkan tarawih. Betul? Allah, tuan. Sebulan Ramadan, sebulan Syawal tak datang masjid. Ya. Jumaat langsung tak datang. Dulu Tok Imam, Tok Bilal boleh kata orang, betul? AJK Surau boleh kata orang, tu tak sembahyang Jumaat 3 kali tu, fasik. Tiba-tiba Tok Imam, Tok Bilal, AJK tak sembahyang, bukan 3 kali, berapa? 3 bulan lebih. Betul tak betul? Allah tuan-tuan, ni Allah bagi balik macam-macam tuan-tuan. Tu akhirnya berpuasa di rumah, akhirnya bersahur di rumah, akhirnya berbuka puasa di rumah, akhirnya tarawih di rumah. Ada tak ada? Ada. Sembahyang raya pun di rumah, baca khutbah pun sendiri di rumah. Tak pernah kursus imam tiba-tiba sendiri terus baca khutbah. Pakai tongkat ali, pakai tongkat penyapu, semua jadi khutbah. Betul? Macam-macam perangai. Pasal apa? Itulah nasib kita yang mungkin kemungkinan memurkakan Allah Ta'ala. Macam-macam perangai. Pasal apa? Dulu sembahyang ada masa, ada boleh peluang ke masjid, kita tak ke masjid. Ada peluang ke surau, kita tak ke surau. Ada peluang untuk rapatkan saf, sekarang tak boleh rapat saf. Macam mana saf kita sekarang? Jarang-jarang, kata Pak Udo.
Jarang-jarang maksudnya apa? 1 meter 1 meter. SOP baru. Betul? Allah tuan-tuan. SOP bukan kerajaan Malaysia tuan. SOP daripada Allah Ta'ala. Pasal kedegilan kita dulu sebelum SOP baru dikeluarkan. Degil kita. Dulu imam kata rapatkan saf, betulkan line tumit. Samakan, rapatkan bahu, saf. Bukan kaki, bahu tu kena rapat. Tak juga kita sombong cari yang ada kipas, cari yang ada aircon. Betul? Selesa kita. Janganlah. Tu antara peringatan Allah Ta'ala. Ya, dahsyat, terlampau dahsyat. Ni Al-Quran dihidangkan. Hanya kita ni jangan sampai ke tahap tak tahu lepas ni Allah hantar apa. Agak-agak kita tahu tak Allah hantar apa lepas ni? Tak tahu tuan-tuan. Ya, tu tengok di Beirut. Tahu tak orang Beirut nak meletup pelabuhan tu? Tak tahu tuan-tuan. Ingatkan konvit dia mati. Rupa-rupanya bukan bom meletup, yang buat baja tu meletup. Bahan kimia nak buat baja tu meletup. Satu pelabuhan ranap, raib, ruyup, hilang semua. Hancur macam debu. Tu. Kita tak tahu. Orang putih kata what's the next? Ya? Apa yang kita sepatutnya kita buat sekarang ni. Ada Quran time tuan-tuan. Follow lah. Jangan kita tangguh, jangan biar masa tu berlalu. Allah bagi umur tuan-tuan sampai dengan hari ni. Hari ni 13 Muharram, betul? Panjang tak umur kita? Masih panjang lagi tuan-tuan. Tapi jangan kita ingat kita panjang boleh hidup. Betul, nombor umur tu bertambah. 24 jadi 25. Tahun 1442 bertambah 1441 jadi 1442. Muharram jadi 1 Muharram jadi sekarang 13 Muharram. Itu nombor yang bertambah. Peruntukan untuk kita meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Start pada bila? Start kita keluar daripada perut mak kita, umur kita makin kecil. Allah tulis Fulan bin Fulan umur dia 63. Panjang ni umur dia. Tiba-tiba hari ni 13 Muharram, umur dia jadi hari jadi 59. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 9 × 4 63. Betul? Tinggal lagi 4 tahun. Itu tak confirm lagi. Kita tahu tak umur kita berapa? Tak tahu. Ya, kita tak tahu umur kita berapa. Ya, kalau tahu, kata dalam surat beranak tertulis Fulan bin Haji Fulan, umur dia sekian, lahir dia sekian, mati dia sekian. Apa jadi tuan-tuan? Penuh. Surah Hidayah ni penuh. Betul? Penuh sepenuh-penuhnya. Pasal apa? Bimbangkan waktu kematian dia. Berselisih kita dengan Pak Haji. Kemana Haji? Ke Surah Hidayah. Kenapa? Hari-hari ke masjid ke surau. Kenapa? Lagi seminggu Ustaz. Kalau tahu umur kita. Tapi masalahnya tak tahu. Ni Allah bagi peringatan sebenarnya. Takut kita melencong, takut kita terkapar-kapar tu, melayang-layang, naik drone. Kan dah ada kereta drone. Kita tak lama lagi pakai kereta drone. Lupakanlah kancil tebur ke, ya. Kereta Ferrari tebur ke, lupalah. Tak lama kita kan terangkat ke atas, betul? Dah ada iklan kan. Kajang tu jam, ada satu iklan tu, video lawak. Dekat Kajang dia jam, akhirnya dia picit drone tu, terbang naik atas tuan. Terbang terus, tinggalkan Kajang tuan. Tu. Nampak? Takutnya Allah Ta'ala, ya. Sebab tu Allah bagi nampak lekanya kita ni, takut melayang-layang. Allah berhentikan perangai itu. Allah hantar kuman yang kecil. Akhirnya macam-macam SOP baru. Kita seronok nak pergi haji, kursus haji, betul? Semua masjid buat kursus haji. Selesai kursus haji, tiba-tiba Arab Saudi umumkan, ya, tak dibenarkan ke Mekah. Habis. Berapa orang yang Malaysia pergi? 8 orang. Allah pilih 8 orang yang kebetulan di Arab Saudi untuk haji seminggu. Betul? Allah, tuan-tuan. Yang kita penat kursus selesai dah, termasuk saya. Seronok nak pergi. Allah tak benarkan. Pasal apa? Pasal kemungkinan perangai kita satu dunia ni macam-macam di Mekah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Kemungkinan Allah murka. Ya, selalu pergi Mekah, selalu pergi umrah, selalu pergi haji, tapi perangai tak macam haji. Balik Mekah tak jadi apa.
Orang Perak kata samai. Betul? Samai aja. Tu. Orang Parit ataupun Bota. Betul? Atau ke mana? Betul? Tu samai aja. Nampak? Bila pergi Mekah, kadang-kadang perangai biadab. Adab tak ada, akhlak tak ada. Yang jantan jadi betina. Ada? Ada, tuan-tuan. Pergi Mekah pakai niqab, pakai baju kurung, depan Kaabah selfie. Kalau cek bertelur dia. Betul tak betul? Jantan, tuan-tuan, dah disahkan hospital. Allah, tuan-tuan, perangai tak senonoh, tuan-tuan. Itu teruk sangat. Itu kalau dapat tangkap, tuan-tuan, ramai-ramai kita sesahnya dengan pokok tebu tu. Hiris dia. Ataupun sunatkan sekali lagi. Betul tak betul? Melampau. Depan Kaabah main-main. Depan Raudah, depan Masjidil Haram, depan Masjid Nabawi, perangai tak senonoh. Dimasukkan dalam Facebook dan dimasukkan dalam Allah macam-macam kononnya. Tapi dia tu jantan tukar jadi betina. Dia tak boleh panggil perempuan lelaki, tuan. Tak layak. Pasal perangai dia jadi jantan dan betina. Ni, tolong tuan-tuan, kita kadang-kadang telah teruk sangat perangai itu. Tu Allah tak benarkan tahun ni. Tahun depan belum tahu. Pasal Arab Saudi 200 lebih lah. 200,000 lebih lah. Allah, tuan-tuan, tu kena renung tu. Apalagi dengan keadaan semasa ni. Allah bagi Quran sekarang, tuan-tuan, tolong tengok. Pujuklah hati kita. Allah bagi Quran ni ceritakan daripada Fatihah sampai Al-Baqarah. Habis tak Al-Baqarah? Kalau baca sendiri tak habis, tuan. Tapi dibacakan satu page diceritakan Al-Quran Al-Baqarah tu. Daripada perangai Yahudi. Ada tak perangai Yahudi? Setengah daripada Al-Baqarah tu, daripada 286 ayat menceritakan perangai fi'il Yahudi yang tolak ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita yang terima ayat Allah Ta'ala sekarang ni penuh dengan baris, kala, dengung, tajwid, taranum. Kalau tak terima, orang Perak kata sama juga dengan Yahudi. Betul tak betul? Tu. Apa? Yahudi tolak, bukan tolak, dilemparnya ayat Allah Ta'ala ke belakang sampai zaman Rasulullah SAW. Nabi punya susah, tuan-tuan. Kita mulut juga, betul. Tapi Nabi punya susah dengan kerabat dia, dengan sahabatnya. Nak menangkan, dapatkan level kita boleh baca Quran sekarang, siap baris, siap depan TV sekarang. Nabi punya susah macam mana, tuan-tuan? Cuba renung, cuba fikirlah, betul? Cuba fikir. Susahnya Rasulullah nak menangkan Quran. Kita senang dapat baca dalam internet, dalam handphone, dalam stream, dalam live stream, semua cukup. Macam mana, tuan-tuan? Ni Allah bagi Quran, tolong tengoklah. Jangan tolak ayat Quran. Bila tolak ayat Quran, kita perangai sama dengan yang kemudian diceritakan pula bab infak, dia berceritakan bab sedekah dalam Quran. Ada? Ada. Cerita pula bab riba. Ada tak riba? Ada. Cerita bab arak. Ada tak arak? Ada. Ada cerita bab hutang. Hujung sekali bab hutang. Ayat 282. Satu page. Satu ayat tu satu page. Mengah Ustaz Tirmizi baca. Tak boleh satu nafas. Pasal apa? Ayat tu satu ayat je cerita pasal hutang. Satu muka surat. Jangan main-main dengan bab hutang. Bab hutang ni, hutang kereta, hutang rumah, kalau kita masuk dalam bank didokumentasikan, betul? Kita sign, ada akad. Kalau ikut perbankan Islam, kalau tak ikut kita mengikut riba. Ada tak riba? Ada riba. Apa cerita riba? Allah haramkan? Allah haramkan. Bukan haramkan lagi, Allah perang riba. Tuan-tuan, jangan main-main. Kalau riba Allah perang, apa nak jadi kita, tuan? Boleh tak kita jawab dengan Allah Ta'ala? Tu susah, Ustaz. Kita ni zaman sekarang, ada tak perbankan Islam sekarang? Islam meminjam perumahan, meminjam kereta, loan Islamik, ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Kata Tuan Guru Harundin dulu, dia pernah pesan, orang tanya pasal saham-saham, dia tanya, kalau kita dapat daging kambing, ada dua, satu kambing yang disembelih, satu lagi kambing yang tak disembelih, mana kita hendak? Tu
Takkan kita nak makan daging yang tak sembelih, betul? Ni Allah dah bagi dah. Jangan main-main dengan riba. Ya. Pasal apa? Allah dah bagi maran, orang yang bersekongkol dengan riba, Allah perang. Tak kira dia bank ke, pegawai bank ke, orang putih kata the whole stakeholder yang menaikkan bab riba, Allah perang, Allah haramkan. Tu. Apalagi bab hutang pun sama juga. Cari hutang dengan bank kita boleh uruskan, tapi hutang dengan orang, tuan-tuan, jaga-jaga sikit. Takut kita boleh masuk surga, tapi kadang-kadang tak terlepas, tak lepas pintu surga, terkapai-kapai kita selagi hutang tak dibayar. Cari, tuan-tuan. Tak jumpa juga. Semalam ada orang tanya, macam mana Ustaz, saya cari orang tak jumpa, saya takut dah bila dengar ayat My Quran Time tu dah bimbang, macam mana nak bayar, tuan? Kita boleh bagi kat masjid, kita boleh beri infak dan macam-macam atas duit menghutang tu, boleh. Pasal dah tak jumpa, dah ikhtiar sebanyak yang mungkin. Tak jumpa tu, kena rendong kita, tuan, bab hutang, apalagi riba, apalagi sedekah. Infak jangan kita tangguh. Kita kadang-kadang tangguh dengan bab infak, betul? Tangguh sedekah, tong lalu senyap je, tong lalu buat mengantuk je. Janganlah rugi kita. Dengan keadaan semasa ni rugi. Carilah pahala sebanyak yang mungkin. Ni habis tu bab tu My Quran Time, boleh tengok, tuan-tuan. Banyak sebenarnya cerita My Quran Time ni, macam-macam yang perlu kita hibah. Sebab tu bila hari Merdeka diceritakan dalam ayat Ar-Rahman, surah Ar-Rahman dengan surah Al-Furqan, betul? Al-Furqan dengan Ar-Rahman, macam mana nak jadi ibadur Rahman. Maksudnya kita ni jadi nak merdeka sebenar-benarnya. Bila kita nak merdeka, bukan pasal nak junjung bendera. Bendera betul, bendera tu daripada zaman Rasulullah SAW tu, nak pegang bendera Islam tu memang hebat daripada zaman Ja'far Taib sampai kudung tangan ni, pegang bendera ni. Sahabat tengah perang, dia pegang bendera sampai habis dua tangan ni, orang kena pancung, masih lagi pegang bendera, tuan-tuan. Sebab tu bendera bukan main-main sebenarnya. Tu jati maruah kita sebenarnya, tak boleh main-mainkan, apalagi bendera Islam. Tu balik pada kitab, kita tengok boleh kan? 8 suku, betul? Sekarang 8 suku, betul? Okey. Bagi syarat kena ikut SOP. Kalau tidak tutup terus ni. Okey. Muka surat 40. Abu Laits, betul 40 kita baca maksud dia. Abu Laits berkata, saya telah diberitahu oleh Abul Qasim bin Abdul Rahman bin Muhammad As-Sabazi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, ma min mayyitin yamutu illa walahu khuwarun yasma'uhu kullu dabbah indahu illal insanu falau sami'ahu lasa'iqa fa izan talaqa bihi ila qabrihi fa in kana salihan qala ajillu bi law ta'lamun ma amami minal khairi laqaddamtumuni wa in kana ghaira zalika qala la ta'jalu bi law ta'lamun ma tuqaddimuni lahu min syarri lama ajjaltumuni fa idza wuriya fi qabrihi atahu malakani aswadani azraqana fayatiyanihi min kibali ra'sihi fatakulu salatu la yu'ta min kibali farubba lailati qad bata fiha sahiran hazaran min hazal mudja'i fayu'ta min kibali rijlaiti fayaji'u birrul walidaini fayaqulu la yu'ta min kibalina faqad kana yamsi wa yantasibu alaina hazaran min hazal mudja'i fayu'ta min khibali yamini fatakulu sadaqatu la yu'ta min khibali faqad kana yatasaddaqu bi hazaran min hazal
mudja'i fayu'ta min qibali shimalihi fayaqulu sawmuhu la yu'ta min qabli fakana yazma'u wa yaju'u hazaran lihazal mudja' fayuqadu qazu kama yuqazun naimu fayuqala lahu ara'aita hadzal rajula allazi kana yaqulu ma yaqulu ala ma kunta minhu fayaqulu man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ashhadu annahu rasuluh ashhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu ista mu'mina wa mutta mu'mina fayanfasihu bi qabrihi fayunsharu lahu min kulli karamatillahi ta'ala masyaallah. Panjang hadis ni ya. Nabi SAW bersabda, tiada seorang yang mati melainkan ia mendengar apa yang didengar oleh semua binatang kecuali manusia. Dan andai kata ia mendengar pasti pengsan. Dan bila dihantar ke kubur, maka jika saleh, yakni yang baik, berkata, segerakanlah aku. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu menyegerakan aku. Dan bila ia tidak baik, maka berkata, jangan disegerakan. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan tergesa-gesa. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyangnya. Tidak boleh datang dari arahku sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini. Lalu datang di bawah kakinya, maka ditolak oleh baktinya kepada dua orang tuanya. Jangan datang arahku kerana ia biasa berjalan tegak kerana takut dari saat seperti ini. Lalu datang dari arahku kerana dari arah kanannya, maka ditolak oleh sedekahnya. Tidak boleh datang dari arahku kerana ia biasa sedekah kerana takut dari saat yang seperti ini. Lalu ia datang dari kirinya, maka ditolak oleh puasanya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa lapar, haus kerana takut dari saat yang seperti ini. Lalu ia dibangunkan bagaikan dibangunkan dari tidur. Lalu ia ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Ia bertanya, siapakah itu? Dijawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, saya bersaksi bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat itu, engkau hidup sebagai orang mukmin, mati juga mukmin. Lalu diluaskan kuburnya, dibukakan baginya segala kehormatan yang dikurniakan Allah kepadanya. Semoga Allah memberi kita taufik dan dipelihara serta dihindarkan dari hawa nafsu yang menyesatkan, menyelamatkan kami dari siksa kubur, kerana Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ini baru cerita dalam kubur. Maksudnya kita renung persiapan kita masuk ke dalam kubur. Itu ditunjukkan satu-satu poin untuk kita jadi perisai dalam kubur. Betul lah kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, sebelum mati nak tidur tu pun kita ingat Allah Ta'ala. Nak tidur, malam-malam nak tidur tu tak ada lain. Nak tidur tu kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun tidur pun kita masih lagi sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nak tidur tuan-tuan, jangan tidur macam tu je. Pasang aircon, pegang remote, pegang TV, pegang handphone, tidur. Hancur tuan-tuan. Kita sebagai umat Islam, bukalah minda kita. Minda kita nak tidur tu, maksudnya betul selesa dengan aircon semua cukup. Tapi apa salahnya? Allah dah bagi nikmat hebat. Nak tidur tu, ambillah wuduk. Tidur dengan wuduk.
dibimbangi kita mati tengah tidur. Betul kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kadang-kadang saya catat statement dia. Saya catat lebih daripada 10 kali saya catat. Itu yang boleh ingat. Kadang-kadang mati itu sedang pejam, tengah-tengah pejam mata, kita tak celik-celik. Sedang celik-celik, kadang-kadang tak boleh kita pejam. Berlaku dah pun berlaku. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus meninggal malam Jumaat 12:30 malam. 2 minggu tu dia pesan dengan saya, jangan berhenti kuliah, jangan berhenti dakwah, jangan berhenti nak menangkan Islam, jangan berhenti apa yang Tuan Guru ajarkan, sampaikan walaupun satu ayat. Dia dah warning saya 2 minggu sebelum dia pergi. Ni tak terkata. Pasal apa? Malu kita. Dia yang 3 kali dialisis seminggu, 3 kali tuan, Isnin, Rabu, Jumaat dialisis. Bila dialisis tu memang lelap tuan. Bila tengah lelap tu kadang-kadang dia mengalir mata. Dia mengadu kat saya. Dulu masa sihat dia boleh berzikir lebih pada 1000 kali zikir. Kalau tengah tidur, nak tidur tu dia boleh buat lebih pada 1000 kali zikir. Macam-macam zikir. Tapi bila kena ubat tuan-tuan, kena dialisis, menangis dia, nak sebut subhanallah tu pun tak terdaya. Masa tu orang yang suka buat lawak tuan-tuan, bila tengok dia meleleh mata tu, kita nak cakap apa tuan-tuan? Ni kena-kena dia pesan nak tidur tu, kalau boleh nak tidur tu bangunlah, ambil wuduk. Kita Allah bagi nikmat air, ada tak? Ada air? Cukup tuan-tuan. Kadang-kadang melempah Sungai Tangkas. Betul? Itu yang banjir tu. Betul? Faham tak faham tu? Banjir tuan-tuan, kata kita lupakan air. Allah bagi nikmat air, kepala paip daripada depan rumah sampai ke belakang rumah. Berapa kepala paip? Ada orang Sungai Tangkas ambil wuduk dalam perigi buta. Ada? Perigi buta pun dah buta. Betul? Tu tak ada perigi buta lagi tuan. Itu zaman Jepun. Betul? Kita dengan kepala pipe. Saya tengok ada rumah tengah buat tu. Tengok adanya pipe. Kat mana? Depan rumah, pos. Daripada pos masuk ke tengah rumah ada master bedroom. Ada lagi kepala pipe. Betul? Dekat luar tu 2 kepala pipe. Belakang dry area. Betul? Faham tak dry area ni? Tempat jemuran baju, kata apa tu? Apa? Yang ikut jemuran tu. Orang tua tu. Pernikahan master. Betul? Tempat jemuran dia kata. Angkat jemuran. Jemuran tu dry area lah. Bahasa Melayu dia jemuran tu. Bahasa jauh dia. Belakang ada pipe? Ada. Dalam rumah tandas. Kalau 3 bilik, 3 tandas. Berapa kepala pipe? Shower kepala pipe, sink ada pipe. Allah teman. Tu pipe untuk cebok, ada lagi satu pipe. Allah, siap wire lagi, betul? Stainless steel. Padahal nak cuci punggung je. Stainless steel. Nasib baik tak emas. Tu. Tengah rumah ada sink basuh, tekak tempat dining. Tahu dining? Tahu dining? Tempat makan, ruang tamu pun ada sink. Macam-macam kepala pipe. Kita tidur tanpa wuduk, kita kufur nikmat tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Tu pesankan tidur dengan wuduk. Bila dah wuduk, apa kita buat? Mata segar, betul? Mata segar takkan nak lelap terus. Itu melampau, betul? Mata baru kena air, lelap terus tuan. Itu melampau. Apa buat? Bangun, solat sunat, wuduk, solat sunat taubat, kata Tok Guru. Nak tidur, bukan qiyamul lail. Sebelum tidur tu ingat Allah Taala. Takut mati. Mati apa? Mati tengah pejam. Pejam masa bila? Tengah tidur. Ada tak orang mati tengah tidur? Ada tuan-tuan. Macam-macam berlaku. Tu solat 2 rakaat, wuduk, solat sunat, wuduk, solat sunat, taubat. Duduk sebentar. Amalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian subhanallah bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali. Duduk. Al-Muq tu untuk apa? Untuk mengelak himpitan kubur tanah. Ada? Memang ada. Tu tuan-tuan, saya baca kitab lama ni, kitab yang dihadiahkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus daripada Brunei.
jembatan ke akhirat. Tuan-tuan boleh tengok kuliah saya online tiap-tiap pagi, insya-Allah kalau ada. Apa dia kata? Kubur tu kadang-kadang kita ni dipeluk oleh kubur macam ibu memeluk baby dia. Pasal apa? Kubur tu menangis bila hamba Allah Ta'ala yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Bumi menangis, langit pun menangis. Kenapa bumi menangis? Bumi dah tak terima lagi orang yang sujud. Bumi tak terima lagi orang yang zikir di atas bumi. Itu yang kita sembahyang di mana-mana tempat, betul? Kita boleh sembahyang di mana saja. Bumi jadi saksi. Tapi bila mati je kita, putus hubungan kita dengan amalan kita. Bumi pun menangis. Bila bumi menangis, kita masuk dalam tanah, bumi peluk kita. Itu yang lahat. Nampak? Amalkan surah Al-Mulk. Langit menangis juga. Pasal apa? Langit ada dua pintu. Satu pintu menerima kebajikan amalan, satu lagi pintu menurunkan rezeki pada fulan yang hidup, yang takut betul-betul dengan Allah. Bila mati saja langit menangis. Pasal apa? Tiada lagi amalan masuk dalam pintu amalan, tiada lagi pintu rezeki. Masa tu kalau tuan-tuan pergi ziarah orang yang dah mati, orang yang dah hampir mati, belum mati lagi, kita tuang lagi air, kita suapkan nasi, suapkan sup bubur, dia takkan masuk, dia akan keluar balik. Pasal apa? Putus dah pintu rezeki. Pasal apa? Dia dah masuk dalam alam kematian. Tu menangis langit. Kita siap-siap bab tu. Tu bab tu nak tidur, wuduk, baca Al-Mulk, Al-Kahfi 10 yang awal, 10 yang akhir, Al-Waqiah, Yasin, macam-macam boleh baca. Yang Quran time, faham? Yang my Quran time tu Quran time. Yang kita punya ni, yang nak masuk kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi Teluk Kemang, tahu Teluk Kemang Port Dickson, tepi laut tu, ada seorang OKU ni, kalau terserempak kita, dia akan nyanyi lagu lubang kubur, tak jadi piknik tu kan. Patah balik kita. OKU ni suka meraya, dia akan nyanyi lagu nasyid lubang kubur. Risau kita. Itu apa? Peringatan kita. Nak tidur dengan wuduk, nak tidur dengan Al-Mulk. Tapi syaratnya nak zikir semua tu, syaratnya jangan baring. Syaratnya kena duduk. Kalau baring, kita tak boleh baca 33 kali. Betul? Subhanallah, subhanallah, innalillah. Tidur kita, tuan. Kita kena duduk. Sama juga dengan Al-Mulk pun sama juga. Duduk dulu. Nak azan. Azan dulu, insya-Allah. Allah. Asya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
حي على الفلاح لا حي على الفلاح الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. InsyaAllah saya sambung sikit. Saya nak sampaikan yang hijrah sikit ya. InsyaAllah ya. Nak uraikan panjang lagi kita punya hadis ni. Kita sambung bulan depan ya. Saya nak sampaikan hijrah yang saya catatkan daripada Dr. Syihabuddin bab hijrah ni. Boleh ya tuan? Boleh sikit ya. Tak banyak, 15. Boleh. Kita baca point dia. Tak boleh uraikan panjang. Ya, kena ingat hijrah ni, kita dah sambung hijrah ni. Hijrah ni ada 3 kalau zaman Rasulullah SAW. Hijrah ni ada 3 zaman Nabi. Hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah ukhuwah zaman Rasulullah SAW. Zaman kita ni yang penuh dengan hebat, nak jadi umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, ada 15 disenaraikan. Yang pertama, hijrah daripada syirik kepada keimanan. Tak ada syirik. Ada tak syirik zaman ni? Kadang-kadang berlaku. Nak meniaga guna bab syirik, nak meniaga guna tangkal, nak meniaga bab-bab sihir. Berlaku tak berlaku sekarang? Macam-macam berlaku. Balik pada keimanan tuan-tuan. Ada tak ayat Quran pelaris? Ada tuan-tuan. Ada selawat, ada macam-macam. Kenapa nak guna binatang-binatang lain? Ya, yakinlah kul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat bergantung kita dengan Allah Taala. Ataupun surah Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kita serah bulat-bulat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita pada bab keimanan. Yang kedua, hijrah kita daripada kekufuran kepada Islam. Jangan tangguh lagi bab Islam tuan-tuan. Ya, ada tak dalam Quran? Ada. Kenapa nak tangguh lagi bab arak? Kenapa nak tangguh lagi bab judi? Kenapa nak tangguh lagi? Kita kenapa nak mengeraikan yang kufur? Kenapa? Ni soalannya. Minda kita hijrah. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Cukuplah dunia ni Allah dah bagi ingatan, betul. Jangan kita main-main dengan Allah Taala. Bila Allah bagi peringatan ni, macam-macam boleh berlaku. Bab dunia ni. Apa kita buat? Kita cari yang akhirat. Tak kira umur pencen ke tak pencen, ini yang hebat, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan kosong macam tu saja, dimarahkan. Jangan dibimbangkan benda-benda lain. Kita bimbangkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Berhenti bab kebendaan. Tolong nak berumur macam ni, takkan lagi nak beramal, takkan tak nak beramal lagi, betul? Ada Quran dihidangkan, follow tuan-tuan. Tu salah satu. Ada orang yang buat menganjurkan My Quran Time tu mati dah baru ni, betul? Bos CEO Sinaran, salah seorang dia punya penganjur My Quran Time di Hijrah, meninggal lah. Tapi meninggal hebat pasal apa? Dia menganjurkan program Quran. Tu cari jalan. Yang keempat, yang kelima, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Berhentilah maksiat. Cukuplah yang sudah-sudah tu, tolong. Jangan kita teruskan. Kita tak tahu Allah nak buat apa lepas ni. Agak-agak kita tahu. Sebab tu saya tanya tadi, kita tak tahu apa yang Allah nak buat. Jangan undang kemurkaan Allah Ta'ala.
Semalam saya cerita satu lagi yang Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pernah cerita pada kami waktu di Aceh dulu. Satu gerombolan budak-budak muda nak buat maksiat, sebelum berlakunya tsunami tu, datang satu orang pakai jubah putih, tegur anak-anak muda tu, jangan buat 3 kali 4 kali diulang. Tak dengar. Perginya orang tua sebut, orang yang pakai jubah tu, datang ombak yang paling hebat, setinggi pokok kelapa. Bukan ombak air laut tuan-tuan, ombak yang macam dodol tu, dodol. Kuih dodol tu yang cair tu, melekat habis rumah-rumah zinc tu, datang bawa zinc tu, potong orang Aceh tuan-tuan. Nak lari mana tuan-tuan kita? Tu contoh yang dah ditunjukkan pesanan ulama. Yang ke berapa? 6. Hijrah daripada dosa menuju pahala. Cuba cari pahala sebanyak mungkin. Kita sebagai orang tua, kita sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai pemimpin, cari pahala sebanyak mungkin. Dibimbangi anak-anak cucu kita, generasi muda sekarang ni kekurangan pahala. Kita sebagai ayah cari pahala sebanyak yang mungkin. Budak sekarang tuan-tuan, zaman bukan macam zaman kita, zaman lastik, betul? Zaman tangkap burung pakai jelantik, betul? Tak, zaman sekarang handphone tuan-tuan. Tu kata Dr. Abdul Samad, apa kata dia? Kalau ustaz pergi belajar sekarang, lagi sekali pergi Al-Azhar, boleh tak belajar? Belum tahu, dia kata. Pasal apa? Alam maya ni terlampau hebat cubaan dia, godaan. Nak menghafal hadis, nak menghafal Quran, belum tahu. Pasal apa? Ni yang hebat. Itu yang rosak. Sebab tu kita sebagai mak bapak cari pahala sebanyak yang mungkin untuk nak menyelamatkan generasi yang akan datang. Yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Jangan kita berbeza-beza. Kita masuk kubur kain putih yang sama, betul? Tak ada kain batik, tak ada kain samarinda, tak ada kain nylon, tak ada. Kain putih yang sama. Tu. Kalau sujud, nanti kening kita kena lantai, mesti sama. Rendah daripada punggung kita tuan. Tu. Tak ada perbezaan kita ni. Kita ni sama aja. Betul? Orang Perak kata. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Cukup yang lepas-lepas, janganlah berseteru lagi. Ya, nak ke mana? Tak boleh kata kubur engkau, kubur aku, tak boleh. Orang timur kata, orang pantai timur kata kubur suku-suku, jangan. Kubur, tak ada orang mati tanam sendiri. Betul? Ada orang mati tanam sendiri. Tiba-tiba orang Sungai Tangkas mati. Pak Ali nama dia. Pak Ali mana? Kita nak ziarah, dah pergi mandi dia dah pergi mandi. Ada? Mana pergi Pak Ali? Dia tengah gali kubur dia sendiri. Ada? Tak ada. Semuanya ada bab masyarakat. Tak boleh buat nafsi-nafsi. Kalau tegur buat maksiat, kubur engkau, kubur aku, jangan. Kita bagi tahu dia balik. Kubur engkau betul, kubur engkau, kubur aku, tapi kubur engkau tu sebelah kubur aku. Cakap dengan dia. Kena keras sikit. Orang Jawa kata atos, betul? Tu. Yang ke-9. Saya orang Jawa tuan, insya-Allah. Hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Hijrah. Jangan benci-benci jiran sama jiran ni, bab kasih sayang. Baru turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Tuan-tuan di Selangor, muslimin muslimat, untung kuliah yang tengah maghrib ni pun hebat sampai isyak, tak berhenti kuliah, lebih daripada 100 kuliah. Kita tak boleh mati dalam keadaan jahil. Kena pula ada Quran time. Ada tak Quran time? Allah tuan, kalau hari-hari tengok, boleh tak baca Quran? Boleh baca. Tak boleh mati tuan, mati jahil tak boleh tuan-tuan. Pujuk yang paling hebat, pujuk yang dalam rumah kita, baru kita selerak. Yang rumah tu penting, dibimbangi ada yang tak tahu Al-Quran. Boleh tuan-tuan, hijrah yang hebat Al-Quran. Adakan masa. Yang ke-11, hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Berhentilah bab malas-malas. Tak kira dah pencen ke, tak pencen ke, malas tak boleh. Orang zaman sekarang kata move on. Betul? Perkataan sekarang, move on. Apanya? Gerak terus, cari pahala sebanyak mungkin. Gerak terus, cari rezeki, cari apa yang sepatutnya cari dalam keadaan keredaan Allah Ta'ala. Yang ke-12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan. Carilah bab tawaduk, salah satu portion daripada takwa. Ta, qaf, waw, ya, kata Ustaz Somad. Ta,
tawaduk, qaf qanaah, waw wara', ya hakul yakin, ainul yakin, yakin balasan Allah Ta'ala. Yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Dan akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Janganlah berhenti. Bab marah-marah tu berhenti. Ni baru ni viral, marah sangat, ditendangnya orang tua tu dalam masjid, baru sujud menghadap kiblat, dia tendang orang tu menghadap kiblat. Betul? Orang sembahyang menghadap kiblat, diterajangnya orang tua tu menghadap kiblat. Allah, elok dia pakai kain pelikat tu. Patutnya kita tangkap ramai-ramai, ikat dengan kain pelikat tu, hadapkan kiblat. Allah, tuan-tuan, macam tak ada otak, tuan-tuan. Hilang bab sabar. Walhal baru sujud menghadap Allah Ta'ala. Yang ditendang tu, kita ingatkan orang Bangla ke orang ini. Tak, orang situ juga. Viral. Allah. Sampai keluarga dia reject. Dia minta maaf, reject. Berdarah hidung dia. Nasib baik tak pakai boot hardware tu. Betul? Dalam masjid. Kalau pakai boot hardware tu macam mana, tuan-tuan? Tu marah tu berhentilah. Cukup. Balik pada bab sabar. Kata Datuk Ismail Kamus, kalau tengah marah tu, kalau suami ni kaki pemarah, ambil isteri tu, tolong pergi kedai jual cermin, cermin, beli cermin yang besar tu. Bila suami tengah marah, pusingkan cermin tu, ngadapkan muka dia. Cuba tengok muka awak macam mana, lawa ke tak lawa? Memang buruk betul, memang seburuk-buruknya. Tolong cermin ni ada 15, tolong tengok. Nak tengok, kalau nak ulang, tolong tengok audio kuliah ya, 15 bab hikmah berhijrah. InsyaAllah takat tu minta maaf ambil masa. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anis syarrina wa adiyawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahasanna bi wajabaru wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.